Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat meneruskan lagi kelas PDPR kita seperti biasa. Pada pukul 4 seperti mana sudah dimaklumkan, pelajaran yang seterusnya ialah pelajaran sirah, sirah tahun 5, sirah tahun 5. Baik. Kita akan teruskan dengan pelajaran yang seterusnya, iaitu dengan tajuk akhlak. Muka surat 19 seperti mana yang kamu tengok pada skrin tu. Buka buku teks masing-masing untuk kita rujuk sambil ustaz mengajar ni. Kamu dengar video ustaz ni, kamu rujuk mana satu teks yang mana penting, mungkin kamu boleh tanda, ustaz suruh tanda, dan kamu akan tandalah. Mungkin daripada situ ada soalan ataupun tugasan yang akan ustaz bagi kejap lagi. Baik, sedia semua? Sedia. Baik, insya-Allah. Baik, akhlak. Kita tengok perkembangan dakwah dari sudut akhlak. Sebelum ni kita dah belajar perkembangan dakwah dari sudut akidah, perkembangan dakwah dari sudut ibadah. Kali ini kita belajar pula perkembangan dakwah sudut akhlak. Ni yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah Al-Qalam, maksudnya sesungguhnya kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbudi pekerti yang agung. Maknanya apa? Nabi adalah seorang nabi yang berbudi pekerti yang sangat mulia, yang sangat agung. Jadi Nabi sendiri menunjukkan akhlak peribadi yang sangat-sangat terpuji. Satulah akhlak Nabi. Bila ditunjuk akhlak yang baik, maka para sahabat ikut macam mana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata perkembangan dakwah ataupun penekanan dakwah dari sudut yang mula-mula kita belajar, sudut akidah. Yang kedua dari sudut ibadah. Itu sahabat ikut. Sampailah pada tajuk yang sekarang kita belajar, iaitu sudut akhlak. Maknanya apa? Penekanan Rasulullah terhadap perkembangan dakwah itu tekan juga dari sudut akhlak peribadi. Islam itu pun dididik dengan akhlak yang mulia berbanding dengan akhlak Arab jahiliyah pada ketika itu. Kita tengok teks. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah untuk membentuk dan menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa Rasulullah ni diutuskan? Adalah untuk membentuk, menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa Nabi diutuskan? Ketika itu manusia dalam keadaan akhlak yang sangat buruk. Akhlak jahiliyah sangat zalim pada ketika itu. Maka Nabi akhir zaman diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk membaiki ataupun untuk membetulkan apa yang tidak betul pada ketika itu. Kepercayaan pada ketika itu, akhlak pada ketika itu. Tu tugas Nabi. Sambung, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia pada zaman itu, akhlak manusia dalam keadaan parah. Maknanya apa? Keadaan manusia sangat teruk pada ketika itu. Jadi benda yang kalau kata teruk ni perlu dibaiki. Macam kita barang rosak lah, ataupun alat-alat yang kita nak guna ke apa, kalau selagi mana boleh dibaiki, kita akan baiki. Tapi kalau kata akhlak ni, cara nak betul dia adalah dengan orang kata menerima teguran, menerima benda yang baru. Sebelum ni kita buat benda lama, bila orang tegur benda tu salah, maka benda kena perbetulkan. Itu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambung, mereka bersifat seperti haiwan. Siapa yang kuat akan berkuasa, dan siapa yang lemah akan ditindas serta dihina. Maknanya apa? Siapa fahaman jahiliah ni, siapa kuat dia berkuasalah. Siapa yang lemah tu akan ditindas. Islam dia tak ajar macam tu.
Tapi zaman jahiliah pada ketika itu, siapa kuat dia lah hebat. Siapa lemah dia lah akan dihina, akan dizalimi. Jadi datangnya Islam, datangnya Rasulullah untuk membuang segala benda yang tidak baik ketika zaman jahiliah pada ketika itu. Kaum wanita pula dihina seolah-olah mereka adalah barang dagangan dan boleh diwarisi oleh anak-anak mereka. Maknanya apa? Wanita pun tidak ada tempat kemuliaan pada zaman tu. Tapi datangnya Nabi banyak kemuliaan yang diberikan kepada wanita. Banyak Nabi memuliakan para wanita. Nabi memuliakan seorang wanita. Nabi memuliakan isterinya. Nabi memuliakan ibunya. Kenapa? Menunjukkan wanita juga ada hak keistimewaan, hak sebagai seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi jahiliah punya fahaman, akhlak dia adalah tidak menganggap wanita ni sebagai seorang yang patut diberi perhatian. Tidak menganggap wanita ni sebagai satu benda yang perlu dijaga. Dia tahu untuk dagangan, untuk dibuat seperti barangan, nak bagi siapa-siapa pun boleh. Itu keadaan dia yang berlaku. Jadi Rasulullah datang tu untuk membuang segala fahaman yang tidak betul. Kemudian Rasulullah SAW berjaya mengembangkan Islam dengan akhlak mulia yang lahir dari hati seperti sifat ikhlas, adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan, sabar dan dedikasi. Maknanya apa? Rasulullah menanamkan sifat ikhlas, adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan dalam hati manusia, hati umat pada ketika itu, yang mana yang dah masuk Islam, maka dia dakwah. Yang belum masuk Islam dia sampaikan. Sebab tu Nabi ni dia ada sifat wajib bagi dia, itu tabligh. Apa yang tabligh maknanya menyampaikan. Maknanya tugas dia untuk menyampaikan kebenaran. Tugas dia untuk buat sesuatu tu dengan ikhlas. Tugas dia kalau ada orang yang dizalimi, maka perlulah diadili. Sebab tu Nabi daripada muda dia sendiri pun orang dah kata dia seorang yang sangat amanah. Kenapa? Dia seorang hakim. Dia seorang yang sangat boleh bagi pendapat. Bila bagi pendapat tu sangat-sangat bernas. Kenapa? Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diterapkan. Adil, amanah, dermawan, pengasih, penyayang, belas kasihan, sabar dan dedikasi. Itu sahabat-sahabat ikut. Kemudian sambung lagi, masyarakat sebelum ini hidup dengan akhlak yang keji. Seperti ni akhlak keji. Tadi akhlak yang Nabi ajar, ini akhlak yang keji. Apa dia? Seperti menindas, seperti menindas, zalim, penipu. Segala kekejaman dapat diubah kepada satu kehidupan yang bertamadun dan harmoni antara kaum bangsa dan agama. Itu di antara benda-benda yang keji yang berlaku sebelum datangnya Nabi untuk membuang segala perkara-perkara keji yang telah dilakukan ketika itu. Apa dia? Menindas, zalim, penipu. Itu benda-benda yang tak baik. Berbeza dengan apa yang Nabi bawa. Ikhlas, adil. Adil pada semua, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada manusia ataupun haiwan. Nabi adil kepada semua. Sama ada orang tu kaya ataupun miskin. Dia adil. Dia tak ada pilih orang kaya macam ni tak. Nabi bukan macam tu. Nabi seorang yang sangat adil dalam setiap tindakan yang dilakukan. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh jahiliah, zaman jahiliah pada ketika itu, dengan zalimnya, menindasnya. Jadi datangnya Nabi adalah untuk membuang, untuk menanamkan akhlak yang terpuji. Kemudian kita sambung, antara bahagian akhlak yang lain adalah akhlak yang berpaksikan harta seperti sedekah jariah, sedekah wang ringgit, makanan, pakaian dan sebagainya. Itu selain daripada itulah. Yang ni adalah akhlak di sudut harta. Supaya apa? Diajarnya bila kita ada duit, bila kita ada harta, maka sedekah, untuk zakat, makanan kita bagi. Selagi yang mampu kita bagi kepada orang yang tak mampu. Sebab kita termasuk dalam golongan yang berkemampuan. Kalau kita mampu untuk bantu, maka kita bantu. Tak mampu untuk bantu banyak, mampu sekadar yang bantu sekadar yang mampu. Itu sebenarnya. Jangan kita dah tak, kita ada sikit, ada apa? Kita ada harta tapi kita tak nak keluarkan. Kenapa? Kita takut habis. Kita takut kita kurang. Sedangkan bila kita bagi, Allah Ta'ala akan gantikan lebih banyak daripada itu. Baik. Kemudian kita sambung pada muka surat 20. Muka surat 20.
Semasa zaman jahiliah, manusia saling menindas dan berbunuhan kerana harta. Ini sikap tak baik lah. Saling membunuh kerana harta, berebut harta. Namun begitu, dengan akhlak yang mulia yang diajar oleh Rasulullah SAW, kehidupan manusia berubah kepada saling membantu dalam pencarian harta seharian. Kehidupan manusia berubah kepada saling membantu. Bila Nabi datang, dia ada sikap tolong menolong. Sahabat pun ada harta. Siapa sahabat yang di antara yang banyak harta? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Osman bin Affan, pada ketika awalnya banyak harta, tapi dia menginfakkan keseluruhan hartanya kepada perjuangan agama Islam. Termasuk juga isteri dia, Sayyidatina Khadijah. Betapa hebatnya dia, apa dahsyatnya perjuangannya, sehingga dia sanggup mengorbankan seluruh hartanya kepada kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan agama Islam. Bukan mudah. Kita kadang-kadang nak buat sesuatu tu fikir, ada ke tak kat kita ni, bagi semua ni ada ke tak kita. Tapi sahabat-sahabat isteri Nabi yang mana yang dia dah berjuang dalam agama Allah, dia yakin Allah Ta'ala akan gantikan lebih baik di sana. Itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Akhlak yang berpusat kepada tenaga seperti tolong menolong, bergotong royong, melakukan kerja amal dan kerja sukarela. Kini manusia kebanyakannya telah berubah dan tidak lagi bersikap mementingkan diri dan sendiri. Kesan daripada kejayaan Rasulullah berdakwah mengembangkan Islam. Jadi kesimpulannya di situ apa? Lepas daripada ada sikap ditanamkan, bila Rasulullah tanamkan pada para sahabat, pada dakwah dia, pada perkembangan di awal dakwah Rasulullah, ada sikap tolong menolong, bergotong royong, melakukan kerja amal, kerja sukarela. Kemudian manusia ada banyak kebanyakannya telah berubah daripada sikap mementingkan diri, dah tak ada dah. Daripada kejayaan Rasulullah dakwah, dulu ada sikap pentingkan diri, tapi bila dakwah Rasulullah, maka dia ada sikap tolong menolong antara satu sama lain. Itu yang Rasulullah terapkan dalam dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung. Akhlak yang berpusatkan percakapan juga berjaya dikembangkan dari bahasa yang tidak sopan, tidak menghormati orang lain dan bersombong, dapat ditukarkan kepada berbudi bahasa, bersopan santun, teliti menggunakan perumpamaan dan ibarat, nasihat yang baik dan fikiran yang terbuka. Begitu juga akhlak yang berpusat pada sikap positif seperti bermanis muka, bersimpati, menghormati orang lain, memelihara maruah dan keaiban orang lain. Semua akhlak yang baik ini berjaya dikembalikan selama 23 tahun baginda berdakwah. Maknanya semua benda yang dari segi percakapannya, akhlak yang positif, bermanis muka, sentiasa bersimpati kepada orang yang susah, menghormati orang lain, sama ada kanak-kanak ataupun orang yang lebih tua, memelihara maruah dan keaiban orang lain, jaga maruah orang lain, tak ada sikap memalukan antara satu sama lain. Itu diterapkan oleh Rasulullah SAW mengambil masa selama 23 tahun. Bukan benda yang sekejap tu 23 tahun, bukan benda yang bukan masa yang sekejap. Selama 23 tahun baginda berdakwah. Maknanya apa? 23 tahun ambil masa Rasulullah dakwah akhlaknya, dakwah ibadahnya, dakwah akidahnya, supaya apa? Manusia ni didakwah, dibaiki, dibetulkan supaya menjadi lebih baik, lebih sempurna. 23 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Bukan jangka masa yang pendek dakwah Rasulullah, 23 tahun. Semua ini menjadi panduan kepada manusia dalam menentukan hala tuju kehidupan yang harmoni dan tenteram antara semua bangsa dan agama. Jadi kesimpulannya apa? Semua yang Rasulullah tekankan kepada manusia dalam menentukan hala tuju kehidupan yang harmoni dan tenteram antara semua bangsa dan agama. Rasulullah ni datang adalah untuk mengharmonikan, bukan untuk memecah belahkan. Nabi datang adalah untuk mengharmonikan, mententeramkan keadaan antara bangsa dan kaum, dan bangsa, kaum dan agama. Dia bukan datang untuk memecah belahkan. Itu hebat Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad untuk rahmat kepada seluruh alam.
Itu dalil dia. Nabi ini diutus adalah untuk rahmat kepada seluruh alam, bukan kepada manusia saja, seluruh makhluk. Jadi kehebatan Nabi Muhammad ini adalah sangat-sangat terbukti. Kenapa? Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Akhlak Nabi itu diikuti oleh ramai manusia. Perkara yang Nabi bawa, perkara yang Nabi ajarkan, perkara yang Nabi suruh dan Nabi dah tarbiyah kepada para sahabat, diamalkan sehingga kepimpinan bertukar daripada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar Al-Khattab, Osman, Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang seterusnya. Diteruskan seperti mana Nabi Muhammad bawa kepimpinan. Seperti mana Nabi menjadi pemimpin, maka sahabat ikut apa yang Nabi buat. Sampailah kita sekarang, apa yang Nabi suruh buat, kita buat. Benda yang Nabi tak suruh kita buat, jangan kita buat. Itu benda tu kena faham. Kenapa? Nabi berdakwah bukan masa yang pendek. 23 tahun mengambil masa untuk mentarbiyah, untuk mengubah sikap manusia yang terlalu lama duduk dalam kelompok jahiliah. Jadi penekanan yang seterusnya yang disebut adalah penekanan dari sudut akidah, yang akhlak. Berbanding daripada mula-mula kita belajar tajuk yang pertama, penekanan yang pertama adalah akidah. Penekanan yang kedua dari sudut ibadah. Yang ketiga ni penekanan Rasulullah dan perkembangan dakwah Rasulullah ada dari sudut akhlak. Jadi bukan kata yang mana yang paling penting tak. Tapi nak cerita kata apa, kepentingan setiap satu tu ada peranan masing-masing. Jangan kata tak ada peranan, masing-masing ada peranan yang telah ditetapkan. Bila kata akhlak, apa peranan dia? Ada kelebihannya. Ibadah, apa peranan ibadah dalam dakwah? Akidah, apa perkembangan, apa peranan akidah itu dalam dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, semoga penerangan Ustaz untuk pada kali ini, kita tak masuk pada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk pada zaman jahiliah. Ini kita cerita tentang akhlak yang Nabi tekankan, akhlak yang Nabi bawa kepada untuk mengembangkan agama Islam dengan cara baik, dengan cara yang sempurna. Jadi penerangan Ustaz tu, Ustaz harap kamu faham. Sambil-sambil ke Ustaz mengajar ni, dengar video Ustaz ni, sambil-sambil itu kamu rujuk buku teks masing-masing untuk tengok mana yang Ustaz ulang 2-3 kali tu, maknanya benda tu penting lah. Jadi benda tu perlu diingat lah. Cukup sekadar tu untuk kelas pada hari ini. Semoga penerangan Ustaz dapat dimanfaatkan untuk kamu guna semasa dalam peperiksaan yang akan datang nanti. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.